Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahna ababal khairat, Allahumma aftahna ababal ilm, ababal jannah. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur dan syukur kepada Ta'ala kerana kita masih terus diberi peluang untuk bernafas, udara yang Allah kurniakan, Allah anugerahkan, diberikan ruang, peluang dan masa untuk terus menikmati kenikmatan yang tidak terhingga yang Allah sediakan untuk kita secara percuma. Syukur kepada Allah dapat kita menunaikan puasa Ramadan yang selesai satu Ramadan. Syukur pada hari ini kita berada di hari yang sangat mulia, hari Aidil Fitri, hari fitrah, hari kejayaan, hari kemenangan daripada ujian Allah Ta'ala sepanjang Ramadan dan sebelumnya. Moga-moga hasil tarbiyah madrasah Ramadan yang berlalu itu memberikan kesedaran kepada kita tentang betapa pentingnya kita hamba memperhambakan ibadat Allah Ta'ala sepenuhnya, mengesah Allah Ta'ala sepenuhnya, tidak menyekutukannya dengan apa-apa pun. Alhamdulillah, insya-Allah Ta'ala selesai Ramadan, selesai puasa Ramadan, siam Ramadan itu semua yang berpuasa mendapat ganjarannya. Cuma ganjaran ini hanya Allah yang tahu. Ana ajzi bih, Allah akan aku yang berikan pahala kepadanya. Alhamdulillah selesai Ramadan juga seolah kita selesai daripada pengajian dari sebuah madrasah yang sangat besar rutinnya, merasa mereka insan muttaqin, insan bertakwa. Cuma kita tidak tahu banyak mana pahala, tak tahu ijazah peringkat apa. Kalau convocation mesti mendapat diploma atau disijil atau ijazah first class atau sebagainya. Dan puasa ini rahsia yang Allah saja yang mengetahuinya. Namun kita masih tetap mengharapkan dan terus mengharap supaya tarbiyah Ramadan ini, masa Ramadan sebelum itu, dapat memimpin jiwa dan raga kita dan keluarga kita dan seluruhnya hingga setahun yang akan datang. Dan mungkin kita dapat ada masa lagi untuk terus memasuki Ramadan lagi dan semasa lagi sampailah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita amat mengharapkan juga kepada Allah SWT supaya tarbiyah Ramadan itu dapat memberi kesan kepada bukan saja kepada anggota zahir, juga antar batin, terurus dengan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah SWT. Ya, kita masih berada dalam suasana yang tidak seperti dahulunya. Kita masih diuji dengan wabak COVID-19 ini. Dan kita beraya tidak seperti dahulu-dahulunya. Sudah tahun lepas dan tahun ini juga kita masih beraya tidak seperti dahulunya. Baiknya dengan norma baru kita bersendirian atau satu keluarga di rumah. Tapi tidak mengapa, sebab raya itu bukan ziarah masjid itu yang utama, bukan salam bersama itu yang utama, tetapi zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid. Zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid. Hiasilah raya kamu itu dengan takbir dan tahmid, walau bersendirian di rumah, masuk keluarga di rumah, atau di mana-mana pun, zayyinu bitakbir wa tahmid. Ya,
hanya takbir raya ini hanya sehingga solat raya, tapi selepas itu tidak takbir, tidak sunat lagi. Namun perbanyakkanlah zikrullah, perbanyakkanlah menyebut nama Allah. Hiduplah amal-amal Ramadan seperti membaca Quran, berselawat, istighfar dan sebagainya, sehingga bila-bila pun. InsyaAllah pada hari ini, walaupun hari raya, namun saya kekal dengan tajuk lama itu adalah kabair. Dan tajuk pada hari kita bincang tajuk derhaka pada ibu bapa, iqal waladain, derhaka ibu bapa. Cuma oleh kerana sesuai dengan perayaan hari raya Fitri, kita kaitkan derhaka bapa ibu ini kepada peristiwa Aidil Fitri sendiri dan kepada PKP dan wabak dan sebagainya lah. Moga-moga ada manfaatnya untuk semua. Ya, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dhulli min ar-rahmah wahfid lahumā janaha dhulli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīra. Surah Al-Isra atau Bani Israel ayat 24. Dan Tuhan telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Allah. Hanya Allah kamu sembah. Dan dah kamu berbuat baik bapa, Allah gambarkan, dekatkan sembah Allah itu dengan berbaik bapa. Jika salah seorang daripada keluarnya atau kedua-duanya sampai umur yang tua dalam menjaga kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan yang kasar, walau sekadar dan sebagainya. Jangan engkau menengking mereka, tetapi katakanlah dengan perkataan yang baik, qaulan karima. Dan takkan engkau merendah diri kepada keduanya, beri bapa kamu, kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan doakanlah untuk mereka, wahai Tuhanku, curilah rahmat kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang melihara kami semasa kami kecil. Wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Kamā rabbayānī shaghīrā, itu maknanya kita minta Allah sayangi ibu ayah kita sebenarnya Allah menyayangi kita semasa kecil atau lebih pada itu lagi. Dan ayat lain dalam surah Al-Ankabut misalnya Allah firman, wasainal insan biwalidayhi husna. Wasainal insan biwalidayhi husna. In jahadaka litushrika bima laysa bi'an fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa inna bikum ma kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada bapa. Allah wajibkan kepada manusia pada kita semua ni berbuat baik kepada bapa. Dan jangan mereka berdua dan jika mereka mendesakmu untuk menyungutukan Allah Ta'ala, maka falau ti'huma, jangan kita taati. Kepada Allah Ta'ala kita kembali, pada Allah kita kembali. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan ini. Surah Al-Ankabut ayat 8. Di tempat lain Allah firman, surah Luqman misalnya ayat 14 dan 15, wasanil insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. In jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wasahibuhum fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa anabbikum ma kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan, ya, tiga tempat gitu, manusia berbuat baik pada bapa, kepada ibu bapa. Kan ingat, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan di awal mengandung hingga akhirnya 9 bulan. Dan tempoh menceraikan susunya ialah sampai 2 tahun. Dengan demikian bersyukurlah padaku dan kepada ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah juga kamu kembali. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan dengan aku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka
Janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan yang orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dan dengan tauhid dan amal-amal soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semua, maka aku akan menyerahkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Dia kalimah sini, jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tu'ihuma. Tegas ini, jahada ala an tusyrika bi, jika mereka maksa kamu untuk melakukan syirik kepadaku, ma laysa laka bi ilm, apa yang kamu tidak tahu, fala tu'ihuma, jangan kamu taati. Sampai ingat, wasahibum fid dunya ma'rufa, wasahibum fid dunya ma'rufa. Kalau begitu, kita kena berbaik kepada mereka dalam dunia ini, bentuk ma'ruf ini ma'ruf sama baik. Ini konteks yang dibawa bukan muslim misalnya. Jangan tinggalkan mereka. Berbuat baiklah mereka. Cuma jangan mentaati mereka lah soal syirik kepada Allah Ta'ala. Namun Allah tolak dengan baik. Dari 3 ayat kita baca tadi, 3 potong ayat tadi daripada surah-surah tadi, ada beberapa perkara yang nak disebutkan. Yang pertama, arahan berbaik kepada bapa itu satu yang wajib. Wasan insan biwalidayhi, Allah mewasiatkan, mewajibkan berbuat baik kepada bapa, terkhusus kepada bapa yang sudah tua ini umur sekitar 60-70, abang lebih 70 tahun. Kerana umur anak umat Muhammad ini baina sitin samain, kebanyakan umur umat Muhammad ini di antara 60-70, lebih itu tak ramai sangat. Apalagi kalau mereka sakit. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik, indah dan paling sopan dengan bapa. Bahasa yang baik, bukan bahasa-bahasa kasar. Ini yang baik dengan bapa. Mendoakan kebaikan mereka. Rabbi rahmuhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi rahmuhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdoa. Doakan yang baik. Yang pastinya setiap lepas solat. Dan waktu-waktu lain juga minta Allah Ta'ala merahmati, mengasihi, menyayangi ibu bapa kita. Dan diajarkan juga dalam surah dalam ayat ini adab berinteraksi, adab berkomunikasi, bercakap ibu bapa. Bagaimana salamnya, bagaimana tutupnya, bagaimana adab ayat-ayat, bagaimana. Tentu berbeza daerah-daerah. Namun begitu, carilah bahasa terbaik untuk yang standard. Tidak nafikan hak daerah, misalnya menggunakan bahasa aku atau sebagainya. Dan seterusnya meletakkan kesyukuran termahal, tertinggi pada ibu dan ayah selepas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anishkur li wa liwalidayka wa liwalidayka. Bersyukurlah padaku dan kepada bapa kamu. Dan setelah kita baca beberapa ayat Quran, kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an al-Aqra bin Habis Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil al-Hasan faqala inna li 'ashratan min al-walad man qabbaltu wahidan minhum faqala sallam innahu man la yarham la yurham. Ini mungkin sudah kita tahu bahawa kisah Aqra bin Habis ini, dia melihat Rasulullah mengucup atau cium cucunya Hasan. Dia beritahu, ya Rasulullah, aku ni ada 10 orang anak, aku tidak pernah cium seorang pun. Nabi bersabda, innahu man la yarham la yurham. Semuanya mereka yang tidak menyayangi, tidak sayangi. Maknanya seorang bapa, seorang datuk rasa sayang pada cucu, pada anak. Ini ada kesannya pula pada kita sendiri. Kalau kita menyayangi anak-anak, insya-Allah taala anaknya kita. Anak-anak jika menyayangi bapa, datuk sebagainya, besok-besok dia disayangi. Itu ini penting. Biru abah, kata biru abnaukum. Itu dalam konteks itu. Kalau kita berbaik mak ibu ayah semasa kecil, semasa muda, semasa remaja sebagainya, insya-Allah baik bagi kita. Kita betul nanti orang dia baik kita. Kalau semasa kita menderhakai bapa, kita perkasan bapa, bila kita jadi bapa nanti kita tak dihormati. Itu ada kesannya untuk jangka jangka pendek dan jangka panjang juga. Sabda Nabi lagi, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi SAW sabda, innar rifqa la yakunu fi syai' illa zanahu wa la yunzahu min syai' illa syanahu. Sesungguhnya kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya jika kasih sayang itu tidak dicabut dari satu, melainkan perbuatan sebalik berlaku pada dia. Maknanya kalau kita berkasih sayang,
kita merahmati, maka balasan segera Allah bagi kepada kita. Jika sebaliknya, apa berlaku sebaik juga. Ketika orang sampai sabda seperti dikatakan Abu Hurairah, zaghima anfu summa maaf, wa raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu. Qila man ya Rasulullah, man adraka abawaihi 'inda al-kibar ahdahuma aw kilayhuma falam yadkhulul jannah. Hinalah atau kehinaan gitu Nabi sebut 3 kali. Kita bertanya, ya Rasulullah, siapa yang hina itu? Kita menjawab, siapa saja yang punya orang ibu ayahnya ketika sudah lanjut usia, satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya masuk syurga. Jadi tidak mengasihi, tidak menjaga, tidak menghormati, tidak sebagainya. Maka sebenarnya peluang cukup baik untuk dapat pahala yang terbesar kerana menjaga bapa. Tiba-tiba dia diabaikan. Ini soal yang sangat rugi dan sangat hina. Satu hadis lain saya nak bacakan di sini berkaitan dengan tajuk ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ummi matat wa laiha shaum syahrin afaqdihi anha? Qala na'am. Qala fadainullah ahaqqun an yuqda. Datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia ada meninggal puasa Ramadan. Adakah aku perlu membayarnya? Nabi menjawab, ya, kerana hutang dengan Allah Ta'ala lebih utama dibayar, itu mereka. Maknanya di sini, ibu kita yang meninggal, anak-anak lah yang berhak membayar hutang puasa itu dengan menggantikan ibu atau ayahnya, ataupun buat fidyah untuk ibu ayahnya. Ini kadang-kadang ditentukan. Hadis lain yang masyhur kita hafal, kita baca sebab mungkin, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu qala, ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sakhat ar-rabb fi sakhat al-walid. Ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sakhat ar-rabb fi sakhat al-walid. Apa dia? Ridha Allah terdapat pada ridha seorang bapa, dan murka Allah terdapat ridha seorang bapa juga. Maksudnya termasuk ibu dan ayah lah. Lafaznya lain, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sukhatuhu fi sukhtihima. Ada yang pula ridha fi al-walidain wa sukh fi al-walidain, dan berbagai riwayat. Namun hakikat nak sebutkan bahawa ridha Allah ada kaitan dengan ridha ibu bapa. Ridha bapa ada kaitan ridha Allah Taala. Maknanya yang makruf, jika berlaku yang tidak baik maka tidak termasuklah. Mungkin hadis yang terakhir saya baca berkaitan dengan ini, sabda Nabi sallam, kullu dzunub yuakhirullah ma syaa minha ila yaumil qiyamah ila uquqil walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu lis-sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Hadis sangat-sangat penting untuk dihayati. Riwayat Hakim. Kullu dzunub yuakhirullah ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu lis-sahibi fil hayati qabla al-mamat. Maksudnya kullu dzunub, semua dosa-dosa ditakhirkan pembalasannya, disahkan hukumannya hingga hari kiamat. Kecuali derhaka pada bapa. Derhaka bapa. Karena sesungguhnya orang yang derhaka bapa ini dicepatkan hukumannya ataupun siksaannya atau balasannya di dunia sebelum mati. Nah, itu dia. Daripada beberapa yang dibacakan tadi, yang disebut tadi, beberapa perkara yang boleh diambil iktibar. Yang pertama, merahmati dan menyayangi anak. Pembuktian di antara dengan menciumnya, sebagainya, mendekapnya, dan Nabi cium sucunya. Ya, kena tanda itu. Yang kedua, melakukan kebaikan menyebut rahmat Allah Ta'ala. Kita buat baik, balasnya baik, rahmat. Kepada siapapun, termasuk pada binatang. Maka jika sebaliknya, itulah balasannya pula.
hutang wajib dibayar, termasuk hutang berpuasa. Maka kewajipan kalau ibu bapa berhutang wang ringgit atau apa saja termasuk puasa, anak-anak lah bertanggungjawab membayar bila ayah meninggal, atau ayah masih ada tidak mampu nak membayar hutang. Dan ingat, redha Allah adakan redha ibu bapa. Kalau kita buat satu Allah tidak, bapa tak redha, maka Allah tidak redha, dan sebaliknya. Namun tentunya redha Allah berkaitan redha Allah, redha bapa ibu bapa yang perkara yang makruf, tidak pada yang mungkar. Yang amat-amat penting diingati bahawa derhaka ibu bapa ni dibalas segera di dunia sebelum mati. Dosa-dosa yang lain ditakhirkan setelah kita mati. Sekadar untuk muhasabah. Sekarang dalam untuk norma baru. Cari hidup baru. Sekarang lazimnya jadi adat pada orang kita hari raya anak-anak berjumpa ibu ayah, bersalaman, mohon maaf dan sebagainya. Ya, itu lazimnya. Bukan soal hukum, soal itu tidak cerita, lazimnya begitu, adatnya begitu, dan yang baik. Bukan maksudnya pada tidak boleh pada hari-hari lain. Seperti hari bapa, hari ibu, bukan hari itu untuk bapa, untuk ibu. Bila-bila pun kita bersama banyak ibu dan ayah, dan anak untuk mendoakan dan sebagainya. Namun hari raya lazimnya begitu. Tiba-tiba dalam konteks hari ini tidak dapat lakukan kerana mungkin berjauhan. Walaupun sekadar bezanya daerah saja, tidak boleh merentas daerah, tak boleh negeri, tidak dapat. Maka keadaan lain dengan bentuk menelpon jika bersesuaian, ada kemudahan, atau tidak boleh apa-apa, tentunya dengan yang paling mudah adalah berdoa. Namun masalahnya apakah ibu bapa memahami keadaan itu, terutamanya ibu bapa yang telah pun lanjut usianya. Dia tidak tahu apa itu COVID, dia tak tahu apa itu PKP, dia tak tahu apa KPB dan sebagainya. Maka dia tentu mengharap anaknya balik ke rumah untuk bertemu dengan dia. Apabila jika keadaan dia tak sihat, sakit sebagainya. Bagaimana? Okey, kalau kita tak balik, tak ziarah, tentunya menyakitkan hati ibu ayah. Apakah yang termasuk dalam tidak Allah tidak redha? Kalau kita balik, nanti kita akan didenda, dihukum masalah dari segi undang-undang. Mungkin didenda ribuan ringgit. Dikaitkan juga dengan taati perintah pemimpin, ati Allah, ati Rasul, wal amri minkum. Semua itu walaupun itu ada batasannya pada Allah Taala mutlak. Rasul juga mutlak, tapi pada perintah ada syaratnya. Namun dalam konteks ini tentunya kita berpegang pada wala tulqu yadikum tahlukah. Jangan campak pada tahlukah, binasaan. Binasa itu sebab penyakit, binasa itu sebab musibah-musibah lain berkaitan dunia juga. Maka bagaimana? Bagaimana di antara menjaga hati ibu ayah yang di luar kawasan, jauh pada rumah kita, tempat kediaman kita, dan menjaga hak pemerintah dan menjaga kesihatan. Inilah dia panggil fiqh aulawiyat yang mesti diselesaikan oleh kita. Bagaimana untuk melayani semua ini, untuk menggabungi semua ini, supaya adat kebiasaan bertemu bapa itu tidak dianggap salah bila tidak dilakukan, dan pada pemerintah juga tidak salah, dan juga pada penyakit juga kita tidak terlibat dengan pembawaan dan sebagainya. Satu yang berat, dan amat berat di antara keselamatan diri, keluarga, masyarakat, berkesihatan, dan pada agama, dan pada keluarga bapa. Dalam konteks inilah perkara yang amat penting diambil berat adalah soal fiqh aulawiyat. Kalau balik kampung, merentas daerah atau negeri, tentunya salah dishukum undang-undang negara, undang perintah. Dan tentu akan ditindakan denda, hukuman dan sebagainya. Banyak kesan-kesan, risiko selepas itu lebih jauh lagi. Dan kalau kita tidak balik, tentunya menjadi kemarahan atau kesiati pada ibu dan ayah. Kecuali ibu ayah memahami. Saya memahami. Tapi tidak semuanya faham benda begini. Maka sebab itu tidak ada pilihan lain selain hanya pada Allah. Kita bermunajat dan tidak ada pilihan lain, hanya itu saja.
Walaupun sepatutnya benda ini ada panduan dari pemerintah. Sepatutnya begitu. Mungkin kementerian berkenaan, jabatan berkenaan bagi sebab panduan bagaimana panduan untuk orang awam supaya tidak melanggar perintah kerajaan, tidak melanggar perintah wabak ini, menjauh daripada wabak dan tidak juga menyakiti tiap ayah. Tapi nampaknya tidak ada panduan khusus daripada pemerintah. Maka setiap kita mesti punya itu. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya terlalu dekat daerahnya, misalnya contohlah kalau di Selangor ini tempat Menteri tinggal di Bakar Baginda dengan Presiden 15 Putrajaya misalnya terlalu dekat, tapi ada sekatan daerah pula. Atau di antara kalau di Perlis menjadi antara Kuat Diang dengan Arom dekat saja misalnya, atau lebih dekat lebih itu lagi pun tak boleh sebab daerah. Ataupun kalau di Sabah Sarawak misalnya di Tuan Inanam dekat saja dengan Kota Belud atau sebagainya, semua itu dekat. Dan dengan sekatan daerah tidak dapat juga, maka tentunya tidak memahaminya, mereka akan merasa kecil hati. Maka tidak ada yang lain melainkan dengan berpegang pada kata-kata Nabi Yaqub AS dalam Quran Al-Karim surah Yusuf, fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Kalau demikian bersabarlah, aku akan bersabarlah. Fasabrun jamil, yang paling cantiklah sabar. Dan Allah jualah dipohonkan pertolongannya. Apa saja yang kamu katakan macam gini. Yang di sini sabar. Dan tidak semudah untuk melaksanakan sabar ini seperti ucapan. Sabar itu satu yang sangat hebat. Maka sabar. As-sabru miftahul jannah. As-sabru minal iman. Dan berbagai-bagai lagi. Menjangan tingginya makam sabar ini. Hanya untuk ungkapan, untuk ucapan, di pelaksanaan sangat-sangat berat. Maka sebab itu mau tidak mau bersabarlah dan bermunajat kepada Allah SWT supaya semua orang memahami. Waktu yang sama bermunajat mana supaya Allah jauhkan daripada wabak ini dengan doa-doa berbagai. Yang paling kasih Allah idfa'al bala wal wabak birahmatikar rahimin. Allah ba'id bainana wa bain hadzal wabak kama ba'anta bainal ardh was sama, kama ba'anta bain masyriq wal maghrib, atau mana-mana doa lain yang berkaitan dengan menjauhkan daripada wabak selain pada berikhtiar berusaha itu. Moga-moga kita semua tidak termasuk orang yang menderhaka ibu dan ayah. Kita tidak termasuk orang yang melanggar perintah negara, yang tidak bertangan perintah Allah Ta'ala. Moga kita terhindar daripada segala wabak dan bala dan sebagainya. Aku la qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan
tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan komplek Anjung Rahmat yang ada sekarang di Sungai Merak, iaitu 1.9 ekar, menghampiri 2 ekar tanah yang sangat strategik di sebelah komplek yang ada. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi ruang untuk mengembangkan pejabat kita. Tanah seluas itu diharap dapat dimanfaatkan nantinya untuk menyediakan infrastruktur gerakan, mudah-mudahan bagi melaksanakan program-program, jalankan kegiatan-kegiatan dengan cara yang lebih berkesan untuk umat dan masyarakat seluruh. Dan yang mana kita mendambakan, mengimpikan sebuah kompleks yang lengkap dengan pusat pentadbiran, pusat persidangan, asrama dan juga bangunan-bangunan yang untuk memperhebatkan aktiviti dakwah, supaya akhirnya kompleks Anjung Rahmat ini menjadi bangunan ikonik untuk kerja-kerja dakwah. Kami amat mengharapkan supaya saudara-saudari yang berada di negeri, diri daripada pimpinan dan aktivis-aktivis dapat tampil membantu menjayakan cita-cita dan hasrat kita. Bagi pihak wadah, saya ingin menyuruh sahabat sekalian untuk sama-sama menyumbang untuk menjayakan projek ini. Membeli tanah dahulu, kemudian kita akan berusaha untuk membina bangunan yang telah kita rancang dan kita impikan. Maka kita harap marilah kita berinfak sesungguh hati. Projek ini keperluan sumbangan mendesak kerana dalam beberapa bulan sahaja lagi pembayaran tanah ini sebanyak 100.750 juta kena diselesaikan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ini tidak akan rugi dan janji Allah itu akan menjamin masa depan kita di kampung akhirat nanti.